Assalamualaikum anak-anak Khalifah Al-Amin. Muallimah doakan semoga semua sihat sentiasa. Ingat lagi tema kita? Betul, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada kali ini, kita akan fokus pada subtema kita iaitu kenderaan. Ayat fokus kita pada minggu ini adalah Surah Az-Zukhruf ayat 13 hingga 14. Mari kita dengarkan bacaan bersama. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Maksudnya, agar kamu duduk di atas belakangnya, kemudian kamu ingat nikmat Rabbmu apabila kamu telah duduk di atas belakangnya, dan kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Little abd sekalian, terlalu banyak nikmat Ar-Rahman Ar-Rahim kurniakan kepada kita. Nikmat sihat, nikmat masa dan nikmat kenderaan. Lihatlah, kenderaan-kenderaan juga tunduk dan patuh kepada Rabb. Maha Suci Allah yang berkuasa menundukkan kenderaan kami. Oleh itu, marilah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur supaya Allah Ar-Rahman sayang pada kita akhirat kelak. Allah Ar-Rahman, satu-satunya pemberi nikmat di dunia dan di akhirat. Rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya sangat besar dan tiada tandingannya. Seperti yang kita tahu, antara nikmat kurniaan Allah kepada kita adalah nikmat kenderaan. Sebelum kereta wujud, kereta lembu sering kali digunakan sebagai pengangkutan untuk bergerak serta membawa barang muatan hasil pertanian. Akan tetapi, kenderaan dua roda yang dibawa oleh lembu ini tidak kukuh serta terbatas untuk menyeberangi sungai dan sebagainya. Akan tetapi, kita perlu beringat kepada siapa kita perlu berterima kasih. Siapakah yang mengajar manusia membuat kereta? Tentulah Rabb kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kepada siapa Allah beri nikmat ini? Kepada semua manusia. Mahukah kita kenderaan yang lebih baik daripada ini di akhirat? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim akan beri kepada siapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim akan beri yang lebih baik lagi kepada orang beriman di akhirat nanti. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon syurga dan saya berlindung denganmu dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anak Al-Amin sekalian, seiring dengan peredaran zaman, minda dan akal manusia juga berkembang. Daripada kereta lembu, pelbagai kajian dan kaedah telah dicuba untuk menghasilkan kereta dan pengangkutan moden yang mampu bergerak lebih jauh serta mampu bergerak di daratan, di laut dan di udara. Bukan itu sahaja, kenderaan yang terbaru ini semakin canggih, selesa dan laju. Kini, pelbagai jenis kenderaan telah dihasilkan dengan tujuan untuk memudahkan urusan seharian dan urusan bekerja. Antaranya motosikal, kereta, bas, lori, kapal terbang dan kereta api. Bagaimanakah semua ini mampu dihasilkan? Mestilah dengan izin dan kasih Ar-Rahman Ar-Rahim yang tiada tolak bandingannya serta nikmat akal yang diberi kepada manusia. Dengan kepelbagaian dan kecanggihan kenderaan sekarang, murid-murid boleh pergi ke sekolah, keluarga boleh pulang ke kampung, menziarahi datuk dan nenek, para pelajar boleh pergi jauh untuk menuntut ilmu, sama ada di dalam atau di luar negara, dan seterusnya dapat menunaikan haji dan umrah di Tanah Suci.
anak-anak Khalifah Al-Amin sekalian, abd yang sayang Allah akan guna semua nikmat untuk taat dan patuh pada Allah. Maka Allah Ar-Rahman Ar-Rahim akan membalas dengan syurga yang lebih baik daripada dunia ini. Terima kasih Allah, beri kami kenderaan di dunia, hidup kami jadi senang. Alhamdulillah. Anak-anak, tahu lirik nasyid kumpulan Raihan ini? Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Seterusnya, jika kita lihat pada langit yang biru, terdapat kapal terbang yang sangat gagah dan besar. Ia digunakan sebagai pengangkutan di udara dan mampu menampung bilangan penumpang yang sangat ramai. Bukan itu sahaja, kapal terbang juga sangat selesa dan cukup pantas untuk membawa penumpang merentas negeri dan negara berbanding dengan kereta dan bas. Maha suci Allah menundukkan kapal terbang sebagai nikmat kenderaan kepada manusia. Alhamdulillah, itulah abd yang Allah kasihi sekalian. Dengan nikmat yang sangat besar ini, kita perlulah menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur, dan kita perlulah mengambil peluang ini untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Jika berlaku situasi di mana kita mengalami kemalangan, seperti terlanggar kawan karib dengan basikal, kita perlulah cepat-cepat meminta maaf serta bertaubat dan berdoa supaya Rabb mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita baca doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berbuat baik kerana-Mu dan kami juga meminta ampun kerana-Mu. Masukkan kami ke dalam syurga dengan kasih sayang-Mu. Sekarang mari kita dengarkan pula tentang kisah Nabi Sulaiman sebaik-baik abd yang bersyukur. Nabi Sulaiman merupakan abd yang sangat dicintai Allah. Allah memuji Nabi Sulaiman sebagai sebaik-baik abd kerana besar kesyukurannya terhadap semua anugerah Allah ke atasnya. Allah telah berfirman dalam surah Sad ayat 30, dan kami kurniakan kepada Daud anak yang bernama Sulaiman. Dialah sebaik-baik abd. Sesungguhnya dia Sulaiman amat taat kepada Rabb-Nya. Dalam ayat ni Allah bagi tahu Nabi Sulaiman seorang abd yang sangat taat dan mencintai Allah, kerana Nabi Sulaiman kuat menunaikan solat, suka berpuasa, bertasbih dan sentiasa meminta ampun kepada Allah. Subhanallah. Nabi Sulaiman tinggal di Baitul Muqaddis. Allah telah menjadikan Nabi Sulaiman sebagai seorang rasul dan raja ke atas Bani Israel pada masa itu. Nabi Sulaiman telah diberi kekuatan iman, ilmu, tentera dan harta yang sangat banyak. Allah juga memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman untuk menggerakkan angin dan boleh menundukkan jin. Nabi Sulaiman juga boleh memahami bahasa burung dan serangga. Hebat kan kurniaan Allah Ar-Rahman kepada Rasulnya? Tentera Nabi Sulaiman pula terdiri daripada manusia, jin dan burung-burung. Dalam surah Sad ayat 31, Allah telah berfirman, ingatlah ketika suatu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang sangat jinak tetapi sangat cepat larinya. Allah Ar-Rahman memberikan Nabi Sulaiman kuda-kuda yang sangat pantas sebagai kenderaan untuk tenteranya berperang melawan musuh Allah. Ada juga riwayat yang mengatakan terdapat beberapa ekor kuda Nabi Sulaiman yang bersayap. Maha mengasihi Allah, maha menyayangi Allah pada abdnya yang taat. La ilaha illallah. Ada suatu peristiwa yang berlaku di mana Allah telah menggantikan semua kuda-kuda Nabi Sulaiman dengan kenderaan yang jauh lebih baik. Mana anak nak tahu Allah gantikan ni dengan apa? Allah gantikan kuda-kuda Nabi Sulaiman dengan angin. Kita kan tahu angin tu lagi laju daripada kuda. Dalam surah Sad ayat 36 Allah berfirman, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya ke mana sahaja yang dia kehendaki.
Angin yang bertiup itu membawa Nabi Sulaiman di atas satu permadani daripada kayu. Kenderaan ini bukan sahaja dapat mengangkut Nabi Sulaiman, tetapi juga dapat mengangkut kuda, unta, kemah dan tentera. Banyak kan? Pantasnya angin ini apabila ia dapat menyingkatkan perjalanan yang sebulan kepada setengah hari sahaja. Dengan itu, mudahlah Nabi Sulaiman untuk menjelajah negerinya yang luas untuk mengawasi keadaan rakyatnya. Nabi Sulaiman juga tak pernah lupa untuk sentiasa membimbing rakyatnya supaya bersyukur dengan nikmat Allah dan taat hanya menyembah kepada Allah. Nabi Sulaiman selalu berdoa memohon pertolongan Allah untuk sentiasa bersyukur dan beramal soleh. Baginda sentiasa mengharapkan kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim untuk masuk ke syurga bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita pun nak masuk syurga kan? Jadi mari anak-anak kita membaca doa Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum semua.